Baik ya, kita mulakan Suratul Jumu'ah. Surah Jumaat, kita sebut Jumaat ya, Suratul Jumu'ah. Ya, hari ini kita masuk ayat yang ke-9 Suratul Jumu'ah, ayat 9 ya. Boleh catatkan makna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Iza, apabila nudia, telah diseru ia, lissolati, untuk solat, min, daripada yaumil jumu'ah, hari Jumaat. Fas'au, maka bersegeralah olehmu. Maka bersegeralah olehmu. Ila, kepada zikrillah, mengingati Allah. Wazaru, dan biarkanlah olehmu al-bai'a, akan jual beli. Zalikum, yang demikian itu, khairun, lebih baik, lakum, bagi kamu. Lakum, bagi kamu. In kuntum, jika adalah kamu. Jika adalah kamu, ta'lamun, kamu mengetahui. Ayat 10 ya. Faiza, maka apabila kudia, telah selesai, as-salatu, akan solat. Fantashiru, maka bertebaranlah olehmu. Maka bertebaranlah olehmu. Ilal fil ardi, di bumi. Wabtagu, dan tuntutlah olehmu, dan boleh lagi, dan carilah olehmu. Dan carilah olehmu. Min, daripada fadlillah, kurnia Allah. Wazkuru, dan ingatlah olehmu Allah, akan Allah,
Katsira banyak-banyak. La'allakum, mudah-mudahan kamu. Tuflihun, kamu beroleh kejayaan. Ayat 11. Wa iza, dan apabila ra'au, telah melihat mereka tijaratan, akan perniagaan, au lahwan, atau lahwan, permainan, infaddu, telah berhamburan mereka, atau bahasa lain yang senanglah, telah meninggalkan mereka. Ni lain nanti ya. Kejap. Yang tulis dulu. Infaddu boleh terjemah tadi makna berhamburan. Tapi kalau berhamburan, boleh juga tulis berhamburan, ya. Telah berhamburan mereka. Dalam braket terjemahkan berlari-lari. Dalam braket berlari-lari. Ilaiha, kepadanya. Watarokuka, dan telah meninggalkan mereka akan engkau. Dan telah meninggalkan mereka akan engkau qaiman, berdiri. Qul, katakanlah oleh engkau, ma, apa yang indallah, di sisi Allah, khairun, lebih baik, minal lahwi, daripada permainan, wamin, dan daripada at-tijarah, perniagaan. Wallah, dan Allah, khair, sebaik-baik, ar-razikin, yang memberi rezeki. Baik, kita semak semula ayat yang ke-9 ya.
Baik. Semak semula. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka. Idza nudiya lis-shalah. Apabila telah diseru kepada solat. Min yaumil jumu'ah. Daripada hari Jumaat. Fas'au, maka bersegeralah olehmu ila zikrillah, kepada mengingati Allah. Wazarul bai', dan tinggalkanlah olehmu atau biarkanlah olehmu al bai', akan jual beli. Zalikum, yang demikian itu, khairun, lebih baik, lakum, bagi kamu. In kuntum, jika adalah kamu, ta'lamun, kamu mengetahui. Baik, inilah salah satu daripada ayat yang menerangkan bahawa Jumaat itu adalah satu waktu yang dikatakan fardu. Seperti fardunya solat 5 waktu tadi, maka solat Jumaat juga adalah fardu. Sebab itu, dalam seruan ini dan ayat ini katakan banyak kali disebutkan dalam khutbah-khutbah Jumaat. Kalau kita dengar. Tetapi ramai yang tidak mengambil peduli tentang hukum macam mana beratnya tanggungjawab seseorang lelaki untuk menghadiri solat Jumaat ini. Kalau kita ingat macam mana Ashabul Kahf, Ashabu Sabti, iaitu penduduk-penduduk pada hari Sabtu zaman Bani Israel dulu, mereka mengabaikan dia punya tanggungjawab ibadat pada hari Sabtu, sebab ibadat mereka pada masa itu adalah hari Sabtu. Ini cerita Bani Israel. Kisah Bani Israel ini mesti dijadikan sebagai tauladan besar kepada umat Islam. Iaitu boleh semak semulalah kalau kita nak ingat balik atau nak rujuk balik, kita ingatkan pada surah Al-Baqarah, Al-Baqarah ayat 65, ayat 65-66. Itu adalah tauladan yang jelas untuk umat Muhammad, bahawa mereka telah melampaui batas pada hari Sabtu. Dan pada hari Sabtu itu adalah hari ibadat buat mereka. Tapi penduduk Ailah, nama tempat tu, penduduk Ailah tu duduk tepi pantai. Mereka menangkap ikan pada hari Sabtu tanpa rasa bersalah. Hari Sabtu pula Tuan uji, ikan ini timbul, mudah diperolehi. Pendek kata, berbakul-bakul boleh dapat pada hari Sabtu. Itulah ujian yang Allah berikan kepada Bani Israel. Maka rumah ibadat kosong, lengang. Tidak ada yang menghuni, melainkan ibarat kita Imam Bilal, Siap, macam itulah yang tinggal. Yang lain tu semua berderu ke laut. Jadi demi nasihat demi nasihat, mereka tak pedulikan. Sebab dah ramai, dah satu kampung dah pergi. Dia tak rasa takut dah. Macam tu. Akhirnya apa jadi? Allah laknat mereka. Dan dikatakan oleh Allah, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera-kera, orang-orang yang hina. Maka yang pergi laut semua jadi kera. Sifatnya semua menjadi kera. Inilah laknat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Kerana apa? Meninggalkan hari ibadat mereka. Allah telah laknat jadi kera. Mengikut sejarah, ini bukan zaman Nabi Musa, kena ingat. Zaman ni adalah zaman Nabi Daud alaihissalam. Zaman Nabi Daud. Jadi mereka melampaui batas pada hari Sabtu, meninggalkan ibadat.
Dan ayat yang ke 66 pada surah Al-Baqarah itu kena menjadikan peringatan. Ya faj'alnaha nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka telah kami jadikan cerita itu sebagai tauladan seksa bagi apa yang di hadapannya masa itu dan di belakangnya, mana kemudian. Orang yang masa itu jadi tauladan, dan orang yang kemudian hendaklah mengambil cerita ini sebagai tauladan wa mau'izatan, dan pengajaran lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Jadi jadikan cerita ini sebagai satu pengajaran bahawa mereka yang mengabaikan hari ibadat itu Allah telah laknat jadi kera. Bayangkanlah dilaknat jadi kera. Mengikut sejarahnya katanya kera ini bukanlah hidup sebagai sampai sekarang. Tapi kera ini hanya hidup bertahan 2 minggu saja. 2 minggu saja mereka pun mati. Bayangkan ayat ini juga apa bezanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun dipertanggungjawabkan ada hari ibadat, iaitu hari Jumaat. Seruannya apabila diseru, mana diseru ni ila solah kepada solat min yaumil Jumaah daripada hari Jumaat. Solat seru ni maknanya ialah azan. Bila dikumandangkan azan itu makna seruan. Pada masa itu bila dikumandangkan azan pas'au ila zikrillah, maka bersegeralah olehmu kepada mengingati Allah. Maknanya pergi cepat ke tempat solat, ke masjid-masjid untuk mengadakan solat Jumaat. Wazarul baik, dan biarkanlah olehmu akan jual beli. Yang ni ramai orang kita yang tak faham ayat ni. Kadang kita tengok pak lebay, serban bukan main tebal. Tapi bila hari Jumaat, perniagaannya suruh isteri dia jaga, anak-anak dia jaga, dia pergi solat Jumaat. Ditinggalkan perniagaan tu, dibuka, suruh isteri dan anak-anak dia jaga. Ini satu ayat ni adalah satu peringatan. Dikatakan suruh tinggalkan jual beli tadi bukan semestinya ditinggalkan, makna dibiarkan tu kita wakilkan pada orang lain, tidak. Hari Jumaat itu suruh kita hormati. Tinggalkan jual beli. Jadi kalau kita orang yang pergi Mekah, tiap tahun pergi Mekah, beberapa kali pergi Mekah, Mekah dan Madinah itu adalah contoh asalnya turun surah Jumaat ini. Jadi mereka sudah mempraktikkan macam mana hukum surah Jumaat ini. Kalau pergi Mekah tutup, masa Jumaat. Masa solat Jumaat tutup. Di Madinah solat Jumaat tutup. Kita ni tak pernah tak melihat orang-orang kita yang berbuat demikian. Hanya segelintir yang saya lihat lah. Yang saya lihat kedai-kedai Aceh yang ada, kedai-kedai Aceh ni saya perhatikan, kalau Jumaat ditutup, nanti pukul 3 dia buka balik. Dalam pukul 3 tu dia buka balik, tapi Jumaat tu ditutup. Tengok, tengok kedai-kedai Aceh tu lebih praktikal daripada kita sendiri, yang duduk di tempat sendiri, tak memahami ayat ni. Tapi benarlah macam di Aceh pun macam tu. Dia Jumaat, bukan satu Jumaat itu silap. Jumaat saja. Maknanya waktu azan sampai habis solat saja. Ditutup. Lepas tu dibuka balik. Itu sebenarnya perintah dia. Bayangkan kalau zaman Nabi Daud dulu, dia punya ibadat hari Sabtu pagi tu dah kena pergi tempat ibadat sampai petang baru balik. Satu hari. Kena duduk di tempat ibadat. Maknanya dalam satu minggu, satu hari itu hendaklah difokuskan kepada beribadat di tempat ibadat, pagi sampai petang. Tapi kepada umat Muhammad, ya Allah, ringannya masa dia. Cuba bayangkan, daripada nudiya li solah, maknanya pada bila diserukan azan sampai habis Jumaat,
Saya contohlah pukul 1 ya azan. Ya. Azan habis pukul 2. Dua suku tu maknanya kita dah keluar. Dua suku tu dah keluar lah contohnya. Kadang pukul 2 pun dah keluar. Dah keluar, dah habis dah. Tengok 1 jam atau 1 jam suku saja. Bukan banyak, bukan 1 hari. 1 jam suku pun kita tak boleh. Ya, maknanya tinggalkan jual beli. Ya. Sedangkan yang dulu, zaman Nabi Daud dulu 1 hari. Ya. Ini tak. Ya, tak boleh nak tinggalkan. Dan yang pelik pula macam ya di Selangor contohnya ya. Di Selangor ya dah ada pula perniagaan-perniagaan keliling masjid pada hari Jumaat. Sampailah pada azan, bunyi azan, ya tak dipedulikan. Ya mereka masih juga sibuk dengan jual belinya. Ya kemudian bila nak solat Jumaat, mula nak qomat, berlari. Ya. Untuk pergi solat. Padahal ya waktu azan tu dia dah kena lari. Tapi bila nak dirikan solat, ya baru dia lari, itu salah. Kemudian perniagaan tu ditinggalkanlah kepada wanita-wanita untuk menjaganya, ya ataupun isteri-isteri mereka, anak-anak mereka yang perempuan jaga. Ini pun satu kesalahan yang tak nampak oleh orang kita. Ya, kena ingatlah ya bahawa peringatan ni cukup besar ya kepada kita umat Islam. Patutnya negara kita dianggap sebagai negara Islam, ramai orang Islam. Sepatutnya hal ini ya dah lama kita praktikan ya. Tapi di Kelantan kita nampak ada lakukan juga di Kelantan. Kalau contohnya dia bukan hanya solat Jumaat. Kalau solat 5 waktu pun macam kita tengok di Kota Baru ya, di Kota Baru tu. Solat 5 waktu yang berdekatan dengan masjid, contohnya Zuhur. Zuhur ditutup. Zuhur sekejap ditutup, solat memang ditutup betul kedai tu. Lepas tu habis Zuhur dia buka balik. Asar macam tu juga, Maghrib macam tu juga bukan hanya 5 waktu solat Jumaat, tapi waktu-waktu macam tu pun mereka buat. Itu maknanya dia terpulanglah kalau seandainya dia yang 5 waktu tu dia nak buat macam tu terpulanglah kat dia. Tetapi yang dipertekankan dalam Al-Quran ini ialah solat Jumaat. Sebab ada larangan wazarul bai'. Tengok wazarul bai', dan ya biarkanlah olehmu akan jual beli. Ya. Kalau tak tutup dalam 1 jam tu, ya tak untung ke, tak kaya ke, rugi ke? Ya, tu persoalannya. Hanya 1 jam. Ya, untuk menghormati solat Jumaat pun tak boleh nak buat. Ya, kalau 1 hari tak apa, 1 jam. Ya, tutup sekejap pun tak boleh. Letaklah notis itu, ya dibuka selepas solat Jumaat. Apa salahnya? Ya, permis ini dibuka selepas solat Jumaat. Tulis sekejap. Solat Jumaat pukul apa? Pukul 2, pukul 3 ke? Tak kira lah, pukul 3. Paling lambat pukul 3 lah. Baru buka. Balik tu nak makan ke nak apa ke contohnya. Ya. Tak ada salahnya. Cantik ya ajaran Quran ni. Tapi nampaknya kita di Malaysia ni hal yang ni belum lagi begitu praktikal. Tak tahulah pemimpin mana yang akan ulama mana yang boleh menasihatkan pemimpin-pemimpin ni. Ulama ni penting ni. Ya. Pemimpin ni kadang dia diperlukan kepada satu penasihat. Jadi ulama ni kena kuat. Ya, kena menekan siapa pemimpin. Bila di pemimpin yang bercakap, pemimpin yang menjadikan hukum, ya, maka ia akan berlaku. Kalau sekadar ulamanya saja, ya, terkadang tidak dihindarkan. Jadi sebagai ulama, dia kena wajib menasihatkan pemimpin. Ya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika adalah kamu mengetahui. Ya, itu adalah lebih baik kalau kamu tahu. Ya. Ya, dinasihatkanlah kalau kita
ya ada ya permis perniagaan, ataupun saudara mara kita ada permis perniagaan, cubalah ya dinasihat-nasihati, disampaikan hal ini, ya mudah-mudahan ya mereka boleh, ya tak dapat semua pun kita dapat sebahagiannya pun jadilah mereka faham ya untuk menghormati Jumaat ini. Ya. Tapi Jumaat ini ya wajib ya, tapi ada masanya tidak diwajibkan untuk kita pergi Jumaat. Seandainya kita sakit, ya sakit pun tidak ada kewajipan, ataupun hujan lebat, itu pun tidak tidak ada kewajipan kepada kita untuk solat Jumaat kalau hujan terlampau lebat, ya. Begitu juga kalau seandainya memang wabak, ya terjadinya wabak yang membahayakan, ya itu juga ya tidak dibenarkan untuk kita solat Jumaat. Jadi hal-hal yang demikian itu membatasi kita untuk solat Jumaat, ya. Tapi kalau tak ada apa-apa, ya keuzuran, ya maka kita wajib solat Jumaat, ya. Musafir juga termasuk, ya dia tidak ada kewajipan untuk solat Jumaat, ya. Kecuali kalau dia misalnya kata musafir tadi dia berjalan, berhenti itu pula di satu masjid, masa tu nak mula solat Jumaat, tak apalah, ya solat Jumaat di situ sama-sama, itu tak ada salahnya, ya. Sebab solat Jumaat ni kalau kita dapat solat Jumaat, kita tak ada zuhur. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan ni kalau seandainya ada diberi ruang untuk dia solat Jumaat, kalau dia dapat solat Jumaat, dia tak ada zuhur. Jangan pula orang perempuan buat Jumaat, buat zuhur pun buat, ya, itu tak ada, ya. Tapi tidak ada kewajipan kepada perempuan untuk solat Jumaat. Tapi kalau ada ruang untuk dia boleh solat Jumaat, ya, maka ya, dia tak perlu lagi buat zuhur. Dan begitu jugalah ya bagi musafir pun macam itu juga. Musafir ya, dia tidak ada kewajipan dalam perjalanan, ya, dia tidak melakukan solat Jumaat, ya, musafir, tapi zuhur tetap wajib, ya. Hanya saya kata tadi, seandainya ya kita punya kenderaan tu berhenti di masjid yang nak melakukan solat Jumaat, kita boleh sama-sama solat Jumaat, ya, bersama jemaah di situ, ya. Tengok ya, penekanan di sini yang kita kena faham, ya. Pertama, suruh segera, ya, bila azan tu janganlah nak leka-leka lagi. Yang kedua, wazarul baik, mana tinggalkan atau biarkan jual beli. Penekanan pada surah yang kita baca ni, ya. Kemudian fa iza qudiyatis shalah, maka apabila telah selesai, ya, akan solat, mana solat tu dah selesai, ya, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah olehmu fil ardi, di bumi, wabtaghu min fadlillah, dan ya carilah olehmu daripada kurnia Allah. Jadi artinya bila dah habis solat, ya, mulakanlah balik, ya, cari rezeki. Kalau seandainya ada permis perniagaan, bukalah permis perniagaan itu. Kalau seandainya dia bertani, maka teruskanlah, ya, lepas Jumaat itu boleh sambung, ya, usahakan pertaniannya itu, dan berbagai-bagai pekerjaanlah. Mana kalau dah habis solat, teruskanlah, ya, dengan pekerjaan dunia itu semula, ya. Kan cantik ayat ni, ya, tapi ramai yang tak dapat mengamalkan, ya, hal ini. Wazkurullaha katsira, dan ingatlah olehmu akan Allah katsira. Katsira ni banyak-banyak, ingat Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan, ya. Kamu akan beroleh kejayaan. Jadi dah habis Jumaat pun maknanya jangan lupa Allah. Itu bahasanya. Ya, Allah ni kita jangan lupa bila-bila pun. Ya, kita jangan lupa. Itu maknanya. Ingat Allah. Dalam hati itu sentiasa kita ingat Allah. Ya, kewajipan kita kepada Allah. Ya, contoh solat 5 waktu itu adalah
ya kewajipan-kewajipan kita kepada Allah Taala. Maka ya kita jangan lupa mengingatinya. Baik, ayat yang ke-11 ya. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwanin fadu ilaiha wa taraku ka qaimah. Dan apabila telah melihat mereka akan perniagaan aw lahwan atau permainan, ya, infaddu ilaiha, maka ya telah berhamburan mereka atau berlari mereka ilaiha kepadanya, wa taraku ka qaimah, dan telah meninggalkan mereka akan engkau ya berdiri. Berdiri sini maksudnya ialah berdiri khutbah, ya, berdiri khutbah. Nabi berdiri sendiri ya khutbah. Ini ceritanya. Ya, ini cerita dia punya ada sebab asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ni memang benar. Ya. Yang mana Nabi SAW, ya, masa itu Nabi sedang khutbah, ya, Jumaat. Tiba-tiba ada satu rombongan. Rombongan ni bukan rombongan Muslim. Ya, rombongan ya bukan orang-orang Muslim. Dan rombongan ini dia berjalan diiringi dengan muzik, ya, dengan gendang-gendang, ya. Jadi bila berjalan tu bunyi macam riuh lah. Dia punya kumpulan ni dia berjalan riuh. Yang masa itu orang-orang tengah solat Jumaat, ya. Bila dengar bunyi riuh-riuh tu, ya, dia punya makmum ni pergi lari. Lari meninggalkan Nabi seorang diri khutbah. Dia pergi lari. Mana lari ke mana? Lari pergi tengok permainan tu, hiburan tu yang tengah berjalan, orang berjalan. Macam biasa kalau orang Cina mati kan ada iringan muzik tungceng macam-macam kan. Jadi riuh. Dia punya bunyi tu riuh. Ya. Macam askar pembarisan kadang ada muzik, ya. Ada muzik dia. Jadi bila berjalan tu dengan dia punya kugiran dia, ya, berjalan. Jadi masa itu inilah maknanya keimanan tu masih nipis. Ya, orang-orang ni keimanan masih nipis. Bila nampak hal itu, mereka semua berlari, lari keluar daripada masjid tu, lari keluar, dia tengok orang rombongan yang berjalan dengan muzik-muzik tadi, ya. Ditinggalkanlah Nabi seorang diri. Mengikut tafsirnya katanya ditinggalkan Nabi, yang tinggal hanya isnai asyara rajulan. Tinggallah 12 orang sahaja, ya. Tinggal 12 orang yang bersama dengan Nabi. Yang lain semua pergi keluar, ya. Jadi dalam hal ini Nabi batalkan tak solat Jumaat? Ceritanya tidak. Ya, Nabi tidak membatalkan solat Jumaat. Ya. Nabi teruskan solat Jumaat juga. Ya, walaupun hanya tinggal 12 orang. Jadi hal ini patut menjadi satu pengajaran kepada kita bahawa ya mengenai tentang solat Jumaat wajib 40 orang ni, wajib 40 orang itu bukan ya hadis yang menetapkan, ya, tapi hanya ada satu hadis kebetulan masa tu ada 40 orang. Ya, ada satu kisah ya masa tu ada 40 orang. Hadis itu bukan hadis mesti wajib 40 orang. Ya, itu nak menunjukkan kebetulan. Ya. Tengoklah macam mana penekanan. Kalau tak cukup 40 orang, kita tak cukup 40 orang, tak jadi Jumaat. Ya. Tak tahulah ada macam saya ni ada pengalaman juga pergi ke masjid, ya. Pergi ke masjid, ya, masjid tu Masjid Sungai Pelik di Sepang, ada Sepang ni, Masjid Sungai Pelik. Masa tu penduduk orang Islam ni tak apa ramai di Pekan Sungai Pelik tu. Jadi setiap kali singgah ke masjid tu,
tak pernah dapat solat Jumaat. Ya, si Bilal ni akan kira-kira tak cukup 40 orang. Kita zuhur. Jadi beberapa kali singgah situ asyik zuhur sahaja. Ya. Kalau nak tahu. Jadi tengok. Kewajipan 40 orang tu bukan satu hadis penentu. Tapi hadis tu hadis kebetulan yang diletakkan. Tapi kenapa sekarang ni, ya musim-musim wabak ni tak cukup 40 orang pun solat Jumaat juga. Ya, kenapa pula boleh kalau itu menjadi syarat wajib? Syarat wajib mesti ada 40 orang. Ya, tapi dalam hal ya wabak-wabak ni pula ya tak sampai 40 orang. Ya, berbelas saja pun dah solat Jumaat. Ya. Jadi kadang pelik dengan kaedah-kaedah mereka meletakkan hukum ni. Ya. Jadi kita peganglah kepada Quran di sini. Asal ceritanya Nabi dulu ditinggalkan. Tinggal 12 orang itu sahih. Ya, dia punya sejarahnya memang cukup sahih. Tafsirannya juga sahih. Mengenai Nabi ditinggalkan tinggal 12 orang, Nabi pun teruskan Jumaatnya. Ya. Kul, katakanlah oleh engkau. Ma indallahi khairun lil minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah oleh engkau ya Muhammad, apa yang di sisi Allah itu adalah lebih baik daripada permainan dan daripada perniagaan. Ingatlah bahawa apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan juga perniagaan. Jadi kita takut rugi. Ya, nak tutup sejam pun takut. Nak tutup sejam ni takut rugi. Ya. Padahal kita menghormati ya hari Jumaat itu dengan menutup perniagaan kita dalam masa sejam itu. Itu adalah perintah yang Allah sendiri firmankan dalam surah ini. Ya. Ingat bahawa apa yang di sisi Allah itu ia adalah lebih baik dibandingkan dengan ya permainan dan perniagaan yang mereka lumba-lumba itu. Wallahu khairur razikin. Kenapa hujung diletak wallahu khairur razikin dan Allah sebaik-baik yang memberi rezeki? Dia tidak yakin bahawa Allah yang memberi rezeki. Mungkin kita tutup dalam menghormati 1 jam ya solat Jumaat tadi, kita tutup permis kita tinggalkan perniagaan kita. Ya, mungkin ya dengan itu penyebab itu kita mendapat rezeki yang lebih daripada yang sejam yang kita tinggalkan itu. Kita tak tahu sebab Allah itu sebaik-baik yang memberi rezeki. Ya, bukan manusia. Ya, Allah yang memberi rezeki. Itulah dia ya hujung ayat wallahu khairur razikin. Jadi dalam surah Jumaat ya, surah Jumaat yang kita baca ni hanya ayat yang berkaitan dengan Jumaat itu ialah ayat 9, 10 dan 11 ya. Yang berkaitan dengan hukum Jumaat ini. Jadi kita kena tahulah ya. Dan sebar-sebarkan. Maknanya kita kena memaklumkan kepada mereka-mereka tentang peringatan ayat surah Jumaat ini. Ya. Ataupun kita suruh mereka baca terjemahan atau tafsiran ayat surah Jumaat ini. Macam mana penekanan suruhan Allah ya, dan juga ya peringatan Allah dalam surah ini. Dan dikaitkan juga ya dengan surah ya Al-Baqarah ya yang ya dibacakan tadi ya. Yaitu surah Baqarah boleh buat catatan ayat 65 dan ayat 66 ya. Itu peringatan kepada Bani Israel apa akibat daripada mereka meninggalkan hari ibadat itu ya. Akhirnya jadi kera ya. Adakah kita tidak takut kalau seandainya umat Muhammad ni yang tak Jumaat semua jadi kera ya, misal katalah kalau semua umat Muhammad ni yang meninggalkan ya Jumaat ya semua jadi kera ya.
apa jadi? Ya. Sudah tentulah masjid-masjid akan penuh dengan umat. Kenapa? Tak berjumaat, ya, jadi kera. Nah, ya. Jadi pendek kata masjid-masjid ini akan dipenuhi dengan manusia kerana semua takut nak jadi kera. Macam tu. Takut dilaknat jadi kera. Patut sebelum demikian kita dah lakukan. Ya, mana kita kena lakukan itu solat Jumaat, ya. Kecuali ada halangan, ya. Kalau tak ada halangan, solat Jumaat itu tetap wajib kepada kita, ya. Kita tak pergi solat Jumaat ni ini sebab pemerintah menghalang kita, ya, tidak boleh pergi solat Jumaat, ya. Dan dihadkan, ya, solat Jumaat kepada beberapa orang. Jadi itu bukan kesalahan kita, ya. Itu, ya, adalah, ya, atas hukuman pemerintah. Jadi kita, ya, kalau langgar kita yang salah. Jadi bukan salah kita. Ya, kalau seandainya itu salah daripada pihak pemerintah, maka dia akan bertanggungjawablah depan Allah Ta'ala, bukan kita. Ya, kita tak adalah salah. Ya, dia lah kena tanggungjawab besok depan Allah Ta'ala. Ya. Baik, maka habis surah Jumaat, ya. Kalau ada soalan dulu sebelum kita masuk surah Al-Munafikun, dipersilakan, ya. Sekejap. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya dulu kalau sudah masuk surah Al-Munafikun. Ya, Waalaikumsalam. Okey. Itu betul tu, cantik tu. Ya. Maknanya, ya, sekarang ni ada satu hadis mengatakan, ya, bahawa perayaan itu hanya satu hari pada hari Jumaat, iaitu maknanya perayaan berkumpul tu satu hari, hanya sekali, iaitu berkumpul. Jumaat tu kan berkumpul, jadi pagi itu juga kita solat hari raya berkumpul. Jadi orang berpegang bahawa kalau dah solat hari raya pagi itu, tak payahlah solat Jumaat, sebab hari raya itu jatuh pada hari Jumaat. Ya, tetapi, ya, kita kena berfikiran begini, ya. Solat hari raya itu adalah sunat. Ya, sunat itu tidak boleh membatalkan yang wajib. Ya, sunat itu tidak boleh membatalkan yang wajib. Jadi oleh kerana Jumaat itu adalah wajib, sedangkan solat sunat hari raya itu berhukum sunat muakkad, ya. Maka, ya, sunat muakkad atau sunat yang nama sunat ni saja, dia tidak boleh membatalkan yang wajib. Artinya wajib juga kita datangi solat Jumaat. Sebab kalau kita tak solat hari raya pun tidak berdosa macam mana dosa meninggalkan solat Jumaat. Ya. Tapi kalau kita meninggalkan Jumaat, itu dah kira berdosa. Jadi mana besar. Jadi oleh itu kalau jatuh hari raya, ya, kita solat hari raya pun pergi. Kalau solat Jumaat pun jadi kewajipan buat kita. Jadi kita pegang macam tu, ya. Ya, sila. Ya. Ya. Ini satu soalan. Yang kedua?
Yang kedua, banyak orang kejadian kalau kita tak sembahyang jemaah 3 hari, 3 kali berturut-turut, hukumnya berat. Di mana nasihat Ustaz? Ya, okey. Ya, ini mengenai tentang perempuan. Tadi saya dah katakan bahawa perempuan ini dia tidak wajib solat Jumaat. Tetapi kalau dia berkesempatan untuk solat Jumaat, ya, dia tidak ada dua kewajipan. Ya, Zuhur kena buat, Jumaat buat, Zuhur pun kena buat. Tak. Bermakna dia sudah gugur dia punya zuhurnya. Tinggal lagi kalau dia tidak berkesempatan untuk solat Jumaat, ya, tidak ada ruang untuk dia boleh solat Jumaat, dia kena zuhur. Jadi dia tidak ada diwajibkan sampai dua-dua terbeban kat dia. Ya, tu tak ada dalil menerangkan sampai membebankan dua dua kewajipan. Macam contoh yang mengenai perempuan yang bayar fidyah, dia puasa kena, fidyah pun kena. Padahal hukum tak. Kalau dia kena fidyah, fidyah saja. Kalau dia kena qada, qada saja. Tak ada dua-dua kena. Tapi untuk perempuan katanya dua-dua kena. Itu pun membebankan, tidak ada ya, kewajipan yang sedemikian. Sama lah dengan yang hal ni. Kalau dia dah dapat Jumaat, dia tak ada zuhur. Peganglah itu. Ya, sebab Jumaat itu menggugurkan solat zuhur. Tapi buat masa ni, tempat kita ni tak ada ruangan untuk perempuan. Ya, banyak-banyak masjid pun penuh dengan orang lelaki. Kadang pun tak muat. Ya. Apalagi nak menempatkan lagi orang perempuan. Tapi seandainya, itu kata ya, seandainya ada ya, tempat untuk dia bersolat Jumaat, ya, ada ruang, ya, mungkin saya katakan di situ tak ramai jemaah lelaki. Jadi ruang untuk perempuan ni banyak. Orang perempuan pun pergi solat Jumaat kat situ. Ya, bersama dengan suami dia. Gugur solat zuhur. Ya. Okey, satu. Yang kedua, ya, solat solat Jumaat ini ya, hukumnya wajib. Kalau seandainya ya sampai 2 kali, masuk ketiga lah. Masuk ketiga dia tak pergi solat Jumaat, ya. Mengikut dalam apa ni, hukum, ya. Ini hukum fiqh lah, ya, hukum fiqh. Ya, bahawa dicop hatinya. Dicop hatinya makna keras hatinya. Mana dah kalau sekali dia sengaja tak pergi. Kedua, tak sengaja juga tak pergi. Ketiga, dah naik lemak. Dan naik lemak ni maknanya hati tu dah dicop untuk tidak rasa berat. Tidak ada rasa keberatan meninggalkan Jumaat. Itu makna hati sudah kena cop. Ya. Itu yang dimaksudkan di situ. Maknanya kalau dah 3 kali tak pergi Jumaat, itu yang dikatakan tubi'ala qulubihim. Mana dicop hatinya jadi keras. Ya. Cuba perhatikan, kalau seseorang ya, dia kalau dah meninggalkan yang pertama, okey. Meninggalkan kedua masih okey. Meninggalkan kalau dah kedua dah okey, dia ketiga kali dah macam dah tak ambil kisah. Dia tak ambil kisah lagi. Walaupun tak pergi, tak rasa berdosa. Itu bahaya tu. Kalau ada perasaan macam tu, itu maknanya dah dicop hatinya. Ya. Ya, sila. Okay. Okey. Ketinggalan tahiyat awal ini termasuk sujud sahwi. Ya. Jadi tahiyat awal ini tidak, kalau dah terlupa tak perlu dibuat. Tetapi kena sujud sahwi, tak perlu dibuat. Hanya sebelum salam dah baca Hamidu Majid patutnya salam. Ya, kita sujud 2 kali lagi. Ya, itu namanya sujud sahwi. Ya.
Sujud sahwi baca sebagaimana kita baca dalam sujud biasalah. Yang kita diajar selalu sajadah wajia apa ni? Subhana man la yanamu wa la yasu tu. Ya, itu tidak ada dalil tidak ada dalil sahih jadi jangan dipakai. Jadi kita baca macam mana kita dalam sujud biasalah. Tidak perlu banyak orang tidak melakukan pada rakaat. Tak perlu dibuat. Itu hanya kena sujud sahwi saja. Ya. Sebab itu sujud sahwi itu kita kena ingat balik ya dalam kitab Bulughul Maram yang kita belajar dulu, iaitu kalau kita tertinggal tahiyat awal, kita lupa rakaat, ya, ragu-ragu rakaat, ya, ragu-ragu rakaat, semuanya ni kena sujud sahwi, ya. Kalau tertinggal rakaat kalau kurang rakaat kita kena tambah ya. Tambah rakaat. Kalau kita ingat dalam solat, kita buatlah sujud sahwi dalam waktu solat. Tapi kalau kita lupa, semasa kita solat pun kita lupa, kemudian dah habis solat, baru kita teringat kita tertinggal satu rakaat. Maka kita lepas solat pun kita buat solat satu rakaat untuk penambahan, lepas tu sujud sahwi. Ya. Contohlah senang. Zuhur, contoh zuhur, 4 rakaat, tapi kita buat 3 rakaat, dah habis solat baru kita teringat, ya. Baru teringat yang kita ni kurang satu rakaat, ya. Maka kita balik semula ke tempat solat kita. Kita buat satu rakaat, ya, untuk zuhur tadi satu rakaat, kemudian ya habis, ya, sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Saja aku solat zuhur satu rakaat kerana Allah Taala. Saja aku solat, tak payah sembahyang ya, saja aku solat zuhur satu rakaat kerana Allah Taala. Dah. Macam tu. Ya. Ya. Mana dah 3 tahiyat akhir. Maknanya kalau kita yakin, kita bangun. Sekejap. Bunyi dia berapa lah? Sekejap ya. Bunyi tak? Okey. Okey, saya faham. Saya faham. Maknanya sekarang ni, kejap, tak tahu speaker siapa ni bising. Sekejap ya. Okey. Dalam rakaat ketiga, kita tahiyat akhir. Dah tahiyat akhir, Hamidum Majid. Baru teringat. Ya. Baru teringat. Bila teringat tadi, kita pun belum batalkan solat. Terus bangun balik. Ya, kita pun buat satu rakaat. Kemudian kita buat juga tahiyat akhir. Ya. Buat tahiyat akhir, kemudian kita sujud sahwi. Sujud sahwi, baru salam. Kena buat sujud sahwi. Ya. Caranya macam tu. Faham tak? Buka mic. Mic kena buka. Mic kena buka. Nak cakap. Okey ya, faham ya? Artinya kena buat sujud, kena buat tahiyat akhir sekali lagi.
Tak dengar, tak dengar. Haji Ramli tak dengar. Kena buka mic, mic buka. Mic tu buka. Ya, boleh dihabiskan. Boleh dihabiskan. Boleh dihabiskan. Macam tu. Ada lagi nak tanya? Ya. Kalau kita tafsirkan macam tu, artinya Nabi SAW tak baik lah, sebab Nabi hari Isnin. Ya. Nabi meninggal hari Isnin. Ya. Ya, sebenarnya tak. Ya, tidak ada kaitan mengenai tentang dia terlepas daripada seksa kubur, tak. Ya. Kecuali dianggap sebagai dia syahid dunia. Kalau dia mati syahid dunia, baru ya dia terlepas daripada azab kubur. Ya. Tetapi kalau seandainya dikatakan maknanya hari Jumaat tu baiknya apa? Kalau seandainya dia mati tadi disolatkan oleh jemaah yang berjumaat. Mana ramailah. Hari Jumaat kan ramai. Itu maknanya baiknya ya dia dapat disolatkan oleh jamaah Jumaat. Jadi ramailah yang mensolatkan dia, lebih daripada 40 orang, ya. Itu mana kebaikan di situ, mudah-mudahan ya Allah akan mengampunkan dosanya. Tapi bukan maknanya lepas daripada azab kubur, tak. Ya. Kalau seandainya hanya lepas saja pun, lepas hari Jumaat tu sajalah, lepas tu ada balik. Sebab dia bukan mati syahid dunia. Kalau mati syahid dunia, itu baru dia lepas azab kubur, ya. Kecuali kalau dia syahid dunia akhirat. Dunia akhirat tu lainlah, dia memang masuk surga terus. Syahid dunia dia hanya lepas seksa kubur saja. Ya. Jadi mati bila-bila tu baik. Kalau mati itu husnul khotimah. Ya. Mati itu husnul khotimah makna kesudahan yang baik. Kalau su'ul khotimah walaupun hari Jumaat, baik ke? Tengah karaoke tengok Allah pun cabut nyawanya. Tengah dalam keadaan yang tak baik. Ya, tengah menuang, ya. Tengah muntah darah arak, ya. Hari Jumaat mati. Ya. Baik ke tu? Itu tak baik. Mana itu dikatakan su'ul khotimah. Su'ul mana sebaik kesudahan yang buruk. Ya. Okey. Jadi mengenai COVID ini banyak penceramah ustaz-ustaz katakan jangan takut, takut kalau mati ini COVID ini mati syahid. Tapi orang mati semua pasal sakit. Ya. Yang mati semua sakit. Jadi ada kait itu kait semua. Ya. Maknanya ya seandainya ya bukan maksudnya kita nak menempah kematian, tapi kita kena menjauhi diri daripada yang menyebabkan kematian. Kalau kita memang sengaja, ya itu artinya kita dah mencampakkan diri kita kepada kebinasaan. Itu salah. Ya. Jangan kamu wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Jadi artinya kita juga kena menjauhi daripada wabak itu. Mana jauhi, sebab itu Nabi kata orang yang luar tak boleh masuk, orang yang dalam tak boleh keluar. Itu memang betul kaedah macam tu, sebab wabak, ya.
Jadi seandainya ya tak boleh tidak dia pun terkena. Bukan dia menempah, terkena. Maka itu dikatakan sebagai syahid bagi dia, syahid dunia. Ya. Bukan syahid akhirat. Ya. Nah, jangan takut tu maknanya kita jangan takut mati. Ya, berusaha. Oh matilah aku. Jangan. Itu tidak ada dalam istilah Islam macam tu. Ya. Kita berusaha. Ya. Aku nak mati dalam wabak lah. Ya. Biar kau kena wabak tak apa. Aku nak mati dalam wabak. Itu bukan dapat syahid namanya. Itu nak bunuh diri namanya. Ya. Itu mencampakkan diri kepada kebinasaan. Ya. Lagi? Tak ada. Kalau tak ada, sekadar itu dululah. Ya, InsyaAllah kita sambung lagi akan datang. Ya, Alhamdulillah. Ya.